Kejuruteraan tisu dan juga perubatan regeneratif merupakan salah satu keajaiban perubatan moden yang mampu menyelesaikan 1001 masalah. Apakah itu sebenarnya regeneratif? Kita nak terus saja bersama dengan tetamu saya di studio, Dr. Karul Izzuan Baharin, penyelidik perubatan regeneratif, ataupun Dr. K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita terus sahaja masuk mengenai perubatan regeneratif, pacu era baru kesihatan dan kecantikan. Kata kunci di belakang tu kecantikan, pasti ramai yang tertanya-tanya. Bagaimana sebenarnya perubatan regeneratif ni, doktor? Okey, pertama kalinya saya nak set konteks dululah. Kalau dalam bidang perubatan pun kita ada macam-macam cabang. Kita ada sakit puannya, kanak-kanak lah, apa jantung lah, apa semua. So, regenerative medicine adalah sebahagian daripada cabang-cabang tersebut. Cumanya dalam regenerative medicine kita ada banyak lagi sub cabang dia. Subset dia. Kita ada cell therapy, kita ada immune therapy, kita ada kejuruteraan tisu yang cakap tadi, kita ada gene therapy, macam-macam lagi. So ini adalah semua cabang yang umbrella besar dia kita panggil advanced medical technology. Tujuan dia memang nak bantu pesakit lah. Nak bantu pesakit, nak menaikkan kualiti hidup. Tetapi macam mana cara dia? Kita complement kepada current modern medicine. Perubatan yang ada sekarang kita tak kacau, tapi kita go selari. Melengkapi each other dan mungkin menjadi ultimate alternative juga, ataupun mungkin menjadi orang kata source yang kedua. Kalau yang mungkin modern medicine sekarang tak boleh buat, kita boleh bantu. Dekat situ dia melengkapi. Alright. So of course dia punya principle adalah untuk regenerate, nak repair dan juga nak rejuvenate. Itu kecantikan tadilah kan. Dia akan jadi pelengkap dan macam Selamat Pagi Malaysia kata pun, it's going to be era baru. Yes, of course, sebab ini adalah discovery yang terbaru dalam dunia perubatan dan masing-masing sangat excited. Bukan hanya pengguna tetapi doktor-doktor, healthcare professionals, researcher, penyelidik, semua sekarang orang kata sedang menggebeling tenaga untuk master teknologi inilah. And this is going to be very exciting for Malaysia juga upcoming, sebab kita akan ada industri kita sendiri when it comes to regenerative medicine. Kita sebagai pengeluar, bukan hanya pengguna, now we are manufacturer and producer untuk produk-produk sebegini. Kata kunci yang kita suka dengar daripada Dr. K tadi itu ialah rejuvenate tu. Sebab wanita dia pantang. Pantang dengar. Pantang dengar perkataan tu. Apatah lagi kalau di luar sana kita banyak mendengar produk stem cell. Betul. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apakah itu stem cell dan kaitannya dengan rejuvenate dan juga kita punya hari ni regeneratif tu bagaimana? Betul. Sebenarnya stem cells ni orang kata kadang-kadang dia dah jadi macam magical buzzword lah. Semua orang cakap stem cell. Shampoo stem cells lah, kan? Cream stem cells lah. Semua nak cantik. Semua nak cantik. Tapi kita kena tengok kadang-kadang tu dia punya sumber daripada mana. Kadang-kadang ada sumber daripada tumbuhan. Ada sumber daripada haiwan. Kadang-kadang kita tengok juga compatibility kita. Kita ni siapa? Kita manusia. Mungkin manusia tak perlu orang kata banyak unsur-unsur haiwan kot. Macam tu. So, apa yang kita cuba nak perjuangkan, nak terapkan dekat sini adalah penggunaan stem cell manusia itu lebih perlu, lebih compatible sebab kita pun manusia. Dalam animal kingdom kita atas sekali, yang paling kompleks. So kalau kita tengok dari segi prinsipal itu, mana mungkin cells daripada tumbuhan boleh memberi rangsangan yang sehebat manusia sendiri. Itu nombor satu. Nombor dua, kita perlu sebab cells ni memang basic unit, building block kita. Kita terbentuk daripada unit-unit sel. Kalau dalam badan kita pun ada 38 trillion cells. Bayangkan betapa banyaknya. Tapi as we age, semakin kita berumur dan semakin kita matang, stem cell tu berkurangan. When you hit contohnya 25 tahun, stem cell tu ada 45% je. Kalau you 25 dah daripada 100% masa you lahir, dia turun ke 45% when you became 20 years old. Maksudnya nak kata stem cell kita semakin kita berumur semakin kurang. Bayangkan kalau kita ni contohnya macam tanah
tanah. Kalau orang kata tanah tu nak hasilkan pokok yang bagus, kita kena bajakan dia. Baja tu okeylah suplemen. Kita makan suplemen banyak. Tapi kalau tanah tu makin lama makin sikit, dah tinggal lantai bumi je, tak ada tanah, macam mana tanah tu nak serap suplemen yang banyak-banyak tu? In the end tetap pokok tu takkan tumbuh dengan bagus. Betul tak? Kena ada tanah tu juga. So, tanah tu adalah kita punya sel-sel. Yang kita semakin berumur semakin kurang. So kita kena apa? Tambah. Kita kena regenerate baru. Kita kena perbanyakkan, perbaharui dan menambah baiknya. Supaya body kita akan sentiasa, orang kata dia tak rasa dia tua. Bila dia tak rasa dia tua, chances are kita akan hidup lebih lama, lebih sihat dan harapannya lebih cantik. Sebab selalunya kalau wanita bercakap mengenai kecantikan, kita kata semakin berusia, kolagen semakin berkurang. Kolagen semakin berkurang. Kolagen berkurang sebab stem cell semakin berkurangan. Stem cell adalah fibroblast yang menghasilkan kolagen. Okey, sebab kita selalu tak memahami konsep dia. Orang kata nak makan stem cell, tapi sebenarnya faham tak konsep stem cell tu? Apa kan? Kadang-kadang orang tak faham kaitannya tu bagaimana. Jadi sekarang ni macam kajian pun dah ada, teknologi semakin advance sekarang ini. Kalau di Malaysia sekarang kajiannya bagaimana? Okey, alhamdulillah sebenarnya Malaysia kalau 20 tahun dulu memang betul-betul ke belakang. Sebab kita mungkin belum ada peruntukan. Okey, alhamdulillah 20 tahun lepas kerajaan start sedar dan tahun 99 bermulanya era Malaysia embark on stem cells and tissue engineering technology. Waktu tu bermula di UKM lah. Okey, di UKM di mana profesor UKM dihantar untuk belajar dan balik ke Malaysia dan buat sendiri homegrown in-house technology. So that's how we come here. 25 tahun kemudian kita boleh katakan yang teknologi kita dah matured, dah ready for commercialization untuk digunakan oleh pengguna dan mendapat manfaat. Dan at the same time kita pun adalah trendsetter, kita pun pioneer di Southeast Asia juga. So when it comes to where we are now compared to negara-negara maju di barat sana, I would say 5 tahun je lah ke belakang sikit. Mungkin kita belum ada regulation lagi. It's going to take place in 2025. That's why kita sekarang ni sangat bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan juga untuk sama-sama regulate benda ni dan menjadikan ia suatu yang setaraf dengan pharmaceutical. So we're getting there. Mungkin lebih kurang 5 tahun ke belakang lah. But after 2025, insyaAllah we're going to be at par. Yang penting sebab selalunya kita tak nampak Malaysia sebagai negara yang memberi fokus ataupun tumpuan kepada perkara sebegini. Tapi nanti selepas 2025, insyaAllah ramai sebenarnya akan datang ke Malaysia mencari Dr. K. Tapi selain stem cell itu kita bercakap mengenai kecantikan, kaitannya dengan untuk kesihatan pula bagaimana? Ya, sebenarnya manfaat penggunaan stem cells ni sebenarnya adalah menyeluruh. Dia adalah cover dari segi beauty-nya, wellness-nya dan juga perubatannya. Perubatannya maksudnya sampai ke level merawat juga. Okey, merawat juga. Tetapi kita kena selarikan itu sebab kita pun daripada bidang medical, kita pun mengamal perubatan juga. So maksudnya kita tahu kalau perubatan yang ada sekarang tidak mampu ataupun mungkin tidak berapa kuat untuk menangani sesuatu masalah perubatan. Contohnya kencing manis. Kencing manis yang ada sekarang perubatan adalah merawat simptom, merawat complication kencing manis. Tetapi adakah kita betul-betul reverse keadaan asal kenapa kencing manis itu terjadi? Belum lagi. So itu sebab kita ada perubatan regeneratif untuk bantu organ yang menghasilkan insulin tu kembali menghasilkan insulin. Bukan bila dah darah tinggi dengan gula barulah nak bagi ubat, bukan. So kita cuba tukar cara perubatan kita sekarang ni dijalankan menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh dan eventually kuranglah kos. Kalau pesakit kita asyik nak rawat saja kan. Apa kata kita cegah sebelum terjadi dengan cara regenerate dulu organ-organ kita. Sebab bila kita berumur, organ kita dia tak akan menua serentak. Dia akan sekejap macam tu. Contohnya bila kita umur 25, otak kita yang start degenerate dulu. Dia akan jadi tua dulu. Lepas tu diikuti dengan mata. Itu sebab bila umur 40, mata kita kadang-kadang dah start macam alamak, siapa dekat. tak nampak. Lepas tu joints 40.
Rambut dah start umur 45, benda macam tu. So dia akan ikut umur. That's why kalau kita dulu masa muda, kita semua okey. Makan apa pun semua tak gemuk. Tapi bila kita meningkat umur, satu problem tu start datang. Sebab satu organ dah akan jadi tua. Bila dia dah start menua, sistem badan lain akan start huru-hara. Patutlah. Itu yang kita kena, orang kata ada prevention daripada awal. Kita panggil preventive measures, kita tambah load diri kita dengan stem cells. Saya suka analogi yang Dr. Q berikan tadi. Senang dan mudah nak faham berkaitan dengan tanah tadi. Ya, betul. Ibarat. Jadi, kalau tanah tu tak subur, kita kena letak baja. Suburkanlah dia. Suburkan. Bila tanah subur, semua pun jadi okey. Betul. Pokok pun boleh membesar dengan baik. Jadi itu antara sebenarnya berkenaan dengan stem cell ataupun kita nak sentuh hari ini mengenai teknologi perubatan regeneratif. Banyak yang boleh kita ceritakan sebenarnya dan juga kongsikan sebab banyak lagi penyakit ataupun apa yang boleh kita gunakan sebenarnya teknologi ini untuk masa hadapan. Tapi doktor, itu sahaja masa kita ada untuk hari ini. Panggil lagi. Itu sahaja Dr. Tak apa, hari Khairul ni kita Izwan. teaser dulu. Teaser dulu. Ya, teaser. Saya pasti ramai wanita di luar sana memang dah terbuka mata, apatah lagi kita bercerita mengenai stem cell itu tadi. Juga bukan semata-mata collagen tapi stem cell. Yes. Umum Ibu 20. kepada collagen. Ibu kepada collagen. Collagen tu anak dia je. Jadi kita kena rawat yang stem cell tu dulu. Betul. Mencegah itu lebih baik daripada ubati. Betul. Baik, terima kasih Dr. Khairul Izwan Baharin, penyelidik perubatan regeneratif kerana sudi bersama dengan